Atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alaikum kada sallallahu sirrah. La tazharu syamsu hatta tu'amil Allah subhanahu wa ta'ala. Fatasaddaq kulla yawmin walau bi rub'i dirhamin hatta yaktubakallahu fi diwanil mutasaddiqin. Watlum minal qur'ani kulla yawmin walau ayah hatta yaktubakallahu fi diwanit tadin. Wasalli fil lail walau raka'atain hatta yaktubakallahu minal qa'imin. Tidak akan muncul mataharimu, la tazhar syamsuk, tidak akan terbit, tidak akan muncul, tidak akan zahir mataharimu sehingga engkau benar-benar bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana takkan terpancarnya sinaran matahari makrifat dengan Tuhan, ya, sehingga kita betul-betul menjaga urusan kontak kita dengan Allah Ta'ala, muamalah kita dengan Allah Ta'ala. Oleh itu hendaklah engkau bersedekah setiap hari, ya, sedekah setiap hari walaupun dengan nilai 1/4 dirham, sehingga Allah mencatatkan namamu engkau di dalam buku senai orang-orang yang bersedekah. Berarti Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, apa sahaja amalan yang telah kita jumpa kelebihan disebutkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita buat walaupun sekali. Besok di akhirat bila dibalas kita tidak ketinggalan. Ini bila balas bagian ni, oh terlupa. Yang ni pula, oh tak sempat. Yang ni pula tak buat. Semua tak ada kan. Jadi rugi. Ya, walaupun sikit buat. Dan dalam keadaan sufi memang disuruh hari-hari kena kita bersedekah. Berilah tempat-tempat yang sepatut untuk diberi walaupun sedikit. Itu lambang apa? Ikhrajud dunya minal qalb, mengeluarkan dunia daripada hati. Sebab hati dia kena bersih bahawa sinaran makrifat sampai. Tapi kalau ada hubbud dunia, ya, nak sedekah terpahit kedekut, maka gelap hati. Bila hati gelap, macam mana dia nak masuk sinaran makrifat dengan Tuhan? Ya, itu rahsia di situ. Oleh itu hendaklah engkau bersedekah. Sedekah ni minal apa? Minal a'la ilal adna. Itu dia panggil sedekah, daripada atas ke bawah. Sama ada kedudukan dia orang kaya kepada orang miskin, atau pangkat, ya, maknanya dia daripada atas ke bawah. Jangan kepada orang sama-sama kita, itu tak panggil sedekah, itu dia panggil hibah. Ya, kalau orang atas kita pula dia panggil hadiah. Kita hadiah. Lepas tu jangan pada guru kita ke, kita kata ni tuan guru saya sedekah tuan guru. Itu jahat adab dia panggil. Jahat adab. Fatihah ke apa, kalau amalan tu juga. Tu zikir-zikir kita saya sedekah kepada syekh saya. Oh, sekil kepala kau kata. Kau dengan syekh siapa tinggi martabat. Ya, jangan cakap sedekah, kita cakap hadiah. Hadiah itu membentuk kemesraan. Kalau sedekah itu membentuk bantuan. Ya, kita bantu orang bawah. Satu ketiga tu tuan guru kita, arwah Ustaz Muhammad Gaus, Ustaz Gaus, orang kenal ni kan. Seorang tu bawa, ya, kat dia. Dia kata tuan guru, ini saya sedekah tuan guru. Sedekah dia kata, tuan guru ambil tu, balik. Ustaz Gaus kata ambil, balik. Terkelip. Balik kata. Habis tu dia tanya saya, kenapa tuan guru tak terima? Dia kata, awak cakap apa je? Ustaz cakap apa? Yang pergi pun ustaz ke? Yelah, saya kata saya sedekah. Kau bahlul kata, kau kata sedekah apa? Kau dengan dia apa tinggi martabat? Tu tuan guru kau cakap sedekah tu satu kehinaan gitu. Kurang adab, kena bagi hadiah. Satu. Yang kedua, dia bukan fakir miskin. Dia bukan fakir miskin. Yang layak menerima sedekah ni fakir miskin. Kalau dia lapas sedekah, kita bukan fakir miskin, kita ambil tak sah kan. Ya. Dia sedekah ni, tuan guru saya sedekah. Tuan guru tu orang kaya misalnya kan. Dia sedekah ni, saya sedekah. Dia tak boleh ambil. Ya, sebab tu bukan hak dia. Inamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Fuqara miskin, untuk sedekah untuk fuqara miskin. Kalau dia kata hadiah boleh ambil. Ya, dengan lapas kena jaga dia. Ya, dengan kata ni sedekah. Kita tanya, ni sedekah ke hadiah? Hadiah boleh. Kau sedekah bagi orang yang layak menerima. Ya, mana tak layak jadi mau terima tak boleh, itu bukan hak kita itu. Dia kena jaga lapas dan jaga.
Jadi kita sedekah ni pada fakir miskin, kepada orang yang memerlukan, atau kena latih. Kita melatih membantu. Naklah bersedekah setiap hari walaupun dengan nilai 1/4 dirham, mana nilai yang sedikit, sehingga Allah Ta'ala mencatat namamu sebagai senarai orang-orang yang bersedekah. Kemudian bacalah sedikit daripada Al-Quran. Hari-hari kena baca Quran. Adab kita dalam setiap hari, jangan baca sembarang pembacaan selepas kita bangun tidur melainkan Quran dulu. Ini Quran tak baca, hadis tak baca, so khabar baca. Itu biadab dengan Tuhan. Kurang hajar. Kalam Allah baca dulu, hadis Nabi baca dulu. Sebab kita kalau pagi memang kita buat kuliah Quran, tafsir dengan hadis dulu. Kemudian baca yang lain, baca lain tu. Kalamullah, kalam Rasul didahulukan dulu. Lepas tu baru nak baca kalam orang lain. Ini kalam lain dia baca bukan main. Quran pegang pun tidak. Hadis antum tak baca. Ya, itu tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Ya, akan jaga tu. Baca walaupun sikit tak pula, jangan dibaca. Ya, kita mulakan hari kita dengan bacaan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bawa kalam ulama dan sebagainya lah. Dan bacalah sedikit daripada Quran, walaupun sikit, banyak lagi baiklah. Dalam rumah kita, ya, jangan gelapkan rumah kan. Ya, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur, gelap, sunyi, tak ada bacaan Quran. Bahkan Nabi suruh nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan bacaan Quran. Walaupun sikit, baca Quran tu bau terang, nur ada. Bau sakinah, ketenangan dalam rumah tangga tu ada. Ni Quran tak baca gelap. Lepas tu pula buka lagu debang kedebung, oh, jin bertanda macam-macam. Lagi kerat. Lepas tu dia mengadu pula, anak saya degil lah ustaz. Ustaz pun tanya, kau baca Quran tak? Engkau pun sama degil. Kau pun bapak degil, pada anak degil. Kau degil dengan Tuhan, Tuhan balas anak degil dengan kau. Tu je keadaan dia. Ya? Kita jangan degil dengan Tuhan. InsyaAllah bahawa kita tu akan ikut. Ya? Itu rahsia dia ni. Jangan kita degil dengan Allah Ta'ala. Supaya namun mencatatkan dalam dewan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian salatlah di waktu malam. Tahajud tu bangun. Walaupun dengan kadar 2 rakaat. Malam-malam pun bangun 2 rakaat. Semayang tu bangun tidur balik. Ya. Jangan tak bangun. Ya. Bahkan kalau dia terjaga pukul 4 pagi ke, pukul 5 ke, pukul 4.30 ke, dia tidur balik, maka dia kena kencing dengan syaitan. Fabala syaitanu fi uznai, itu dalam hadis itu. Ya, barang siapa dah buka mata, dia tidur balik dan ya. Maka dikencingkan syaitan 2 telinga. Sebab tu sebu telinga. Payah nak terima kebenaran. Sebab dah kena kencing dengan syaitan. Ya. Ingat tu, bangun ni, syaitan kecil bongkok, dia bangun cepat. Dia ambil semayang tu. Kurang-kurang pun 2 rakaat. Tapi kalau keadaan nak mendapat makrifat lagi lah, memang kena jaga. Man talabal ula sahiran la ya'li. Siapa menuntut ketinggian makrifat dengan Tuhan, dia kena berjaga malam. Ya. Para awliya jumpa malam, dia punya seronok. Masuk di waktu maghrib, dia punya seronok macam menyambut hari raya. Itu kata Syekh Zaini Dahlan dalam Suratul Talibin, juzuk yang pertama bagi syarah Minhajul Abidin. Ya. Dia sebut para awliya, bila tiba di waktu malam tu, dia seronok. Sebab 1/3 akhir malam, tiap-tiap malam adalah hadis sahih, pintu langit dibuka. Ya, siapa memohon keampunan diampun, siapa meminta diperkenankan, dan seterusnya lah. Itu jangan lupa malam, jangan lupa dan kena bangun. Supaya mencatat namu dengan sama orang yang berjaga malam. Kuna wa iyyaka taghlatu wa taqulu man kana indahu fautul yaumin bi yaumin kaifa yatasaddaqu. Qala ta'ala liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Pemisalul miskin iza tasaddaqta alaihi kalmatiyati tahmilu zadaka lil akhirah. Hati-hati, jangan engkau tersalah dan berkata bagaimana aku kais pagi makan pagi nak bersedekah. Kais petang makan petang, yang aku punya pun tak cukup. Jangan cakap itu.
Allah Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mempunyai keluasan menginfakkan sebahagian daripada keluasannya, dan siapa yang telah taksirkan rezekinya ke atasnya, maka hendaklah ia berinfak dengan apa yang dikurniakan oleh Allah SWT. Mana infaklah sekadar itu, kadar yang Tuhan dah tentukan, sikit dari sikit yang dia ada itu. Sebenarnya rahsia dia apa? Isyarat mengeluarkan dunia daripada qalbi kita itu. Dan maknanya ada bantuan, ni hablum minan nas, konteks kita bantu membantu. Dan perumpamaan orang miskin apabila engkau bersedekah kepadanya adalah seperti kenderaan yang membawa bekalanmu pada hari akhirat esok. Itu bekalan besar. Kemudian disebut Tuan Pengarang, qala mu'aliman Man arada nihayati fa'alaihi bitashihil bidayat. Man sadaka ma'allahi kafahu madarratal a'da'i wa hamala anhu ma'unatal arda'i. Siapa yang ingin sampai menghujung jalan, maka wajib dia akan membetulkan permulaan. Dan ikan berkata, man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Barang siapa yang bercahaya cantik di awal dia, maka di ujung dia pun cantik. Itu maksudnya. Jadi mana cantik, apa yang penting kali mudah awal niat. Qasad niat kita dalam semua ibadat ialah mencari keridaan Allah Ta'ala. Jangan ada niat-niat yang sampingan yang lain buang. Itu yang dikatakan sampai kepada penghujung. Man arada nihayah. Barang siapa yang mendaki akan nihayah, penghujung dia cantik, itu maksudnya. Fa'alaihi bitashihil bidayat. Maka hendaklah dia mentashihkan betul-betul permulaan tadi, dengan bawa qasad dia betul, niat dia cantik lillahi ta'ala. Cari ilmu misalnya, banyak diberi peringatan oleh baginda SAW. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencari ilmu, tujuan dia untuk dibangga-bangga dengan ilmu daripada orang bawah, tengok hebat dia. Atau cari ilmu kena liyasrifa wujuhan nas ilai, nak memalingkan muka manusia kepada dia supaya dia glamour, supaya dia besok masyhur, maka sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam. Itu pesanan Nabi SAW. Maknanya niat perlu dijaga dalam semua urusan. Kalau betul niat dia, masya-Allah cantik. Al-alim iza arada bi ilmihi wajhallah habahu min kulli syai'. Habahu kulli syai'. Wa iza arada an yaksura bihi kunus habahu min kulli syai'. Orang alim tu bila dia mengaji menuntut ilmu kerana Allah, maka Tuhan hadiahkan dia habahu kulli syai'. Gerun akan dia oleh segala sesuatu. Makhluk semua hormatkan dia pada hakikatnya. Dia tak minta, tapi kegerunan power dia tu ada, tak nak bunyi. Sebaliknya, kalau dia menuntut ilmu liyuk silabihil kunus, nak membanyakkan gedung dunia, habahu min kulli syai', Tuhan balakan dia takut kat orang. Dia cakap tak wani tegar, takut kawan lari, cakap orang lari. Jadi maknanya apa? Lebay tergantung manggil. Dia tak kerti bercakap putus. Orang alim bila niat dia betul, insya-Allah cantik Allah kawal. Tapi kalau niat dia tak betul mencari ilmu, banyak masalah di belakang akan berlaku. Walhasil apa maksud ini? Betulkan niat dalam semua ibadat kita. Bila cantik di awal, cantik di ujung. Benih yang kita tanam, benih yang cantik, benih mahal, insya-Allah keluar buah, dia buah hasil yang cantik. Tapi kalau benih itu tak ada bermutu, benda yang tak ada, benih yang tak baik kita tanam, besok keluar pun buah dia pun tak apa cantik. Itulah keadaan dia. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian, Ustaz Gauf itu kan. Ada satu orang tu dia hantar, mak bapak dia minat nak hantar anak dia belajar mengaji pondok kan. Budak tu tak minat. Dia datang pakai songkok hitam terbang gitu. Tu guru tengok ini 3 bulan habis. Lepas 3 bulan dah tak ada, bongkok lagi. Sebab apa? Bidayah dia tu mula-mula datang tu tak ada semangat. Bukan betul-betul nak dia tak. Kan? Jadi gitu. Tapi kalau bidayah dia cantik bersih, ada pula di kawan saya dia pun semua tu. Dia sampai PhD dan New Zealand, PhD. Dia tinggal kemudian dia masuk pondok. Akhir pom meletup mengaji, dan dia boleh mengajar sebab apa dia betul-betul niat kena masuk dia tu, walaupun dah ada dunia betul tak, dia tinggal dia masuk. Dia belajar betul-betul, akhirnya Tuhan balas. Dia boleh mengajar pula lepas tu kan. Walhasil apa dia? Benih dia apa? Niyatun sahihah, niat yang betul. Al-umur bimaqasidiha.
Tu Al-Imam Suyuti letak dalam Al-Ashbah wan Nazair Al-Qaidatul Ula. Kaedah pertama, al-umur bimaqasid. Segala urusan semua bergantung dengan qasad dan niat. Bila cantik niat dia, cantik di ujung ni. Kalau tak cantik niat dia, tak cantik lah ujung dia. Itu maknanya. Habis. Dan satu lagi kata qad hana kullul hawan man ihtaja ilal khalq. Atazunnu anna dawaa khulwan ta'kulu in lam tahjum alaihi hajma lam yahsul laka shifa fahjum ala taubati wala taglibannaka halawatul ma'siyah wa iza ra'aita nafsaka mutatalli'atan ila syahawat fahrub ila Allahi wastaghiz bihi fa innahu yunjika minha. Ini kaedah besar kan tadi. Fa in qad hana kulla hawan. Sesungguhnya telah hina sehina-hinanya orang yang berhajat kepada makhluk. Mana jangan gantungkan hati kita pada makhluk. Jangan harap makhluk puji kita, jangan harap makhluk nak beradab kita. Sebab nak jalan makrifat ke Tuhan, kita lebih minat kita tidak dikenal. Itu kena ditanam tu. Ya, dalam kalbi kita, kita tak minat kita dikenal orang. Kita lebih suka orang tak kenal kita. Itu kena letak macam tu dulu. Kalau dia letak dia nak kenal, habis pum, batal. Suluk dia dengar tak dah. Rosak kan. Sebab apabila dia minat dia terkenal, bermakna makhluk ada dalam kalbi dia. Imanuhu la, dalam apa kata Hidayatul Azkiya, imanu mar'un la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam tengok unta. Apa maksud dia? Makhluk tak ada dalam kalbi dia. Berkata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, guru bagi Imam Ghazali, kau takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Gantung pada makhluk, harap pada makhluk, semua menghadap pada kita. Oh, tu semua dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan panggil. Ibadat gampang yang boleh buat walaupun dia susah, tapi nak matang dalam ibadat lagi payah. Kematangan dalam ibadat ialah berpalingnya kalbi daripada makhluk. Sehingga dia tengok orang tak ada apa, tak ada minat untuk terkenal. Kalau ada dalam hati dia minat untuk dikenali dan suka dikenali orang dan terkenal, maka orang itu orang yang tidak matang dalam ibadah. Dia takkan berbau-bau makrifat. Dia kenal orang je lah. Tuan tak buka pintu makrifat ni kan. Ya, makrifat yang khasah ni, makrifat sifat 20 tu nak membina akidah dia ada lah. Tapi nak lipat cara kasyfin, muka siapa tuan tak buka. Sebab Allah Ta'ala tak mau. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, ya yuhibbul qalbal mushtarak. Bagaimana Ta'ala tak mau amal tu disekutukan, begitu juga hati dia tak mau sekutu dengan lain. Berhadap betul dengan dia baru dibuka. Sungguh telah hina sehina-hina orang yang berhajat kepada makhluk. Gantungkan hajat kepada makhluk itu satu kehinaan. Maknanya apa? Lepaskan diri kita. Sebab di antara warid disebut awrul alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rikil athar. Allah hantarkan warid supaya melepaskan kalbi kamu daripada dipegang oleh makhluk. Ya, lepaskan hati kita, jangan dipegang makhluk. Kita dengan Tuhan terus, baru dia jalan. Kalau tidak dia tergantung. Macam mana nak berjalan kalau tak hati diikat dengan makhluk? Kemudian apakah engkau sangka bahawa obat itu manis? Ubat udak-udak manis kan ni? Untuk engkau memakannya, jika tidak menelannya, ya, sekaligus pasti tidak terhasil kesembuhan bagimu. Mana ubat tu pahit macam dadam kan, pahit ya, tak apa, kena telan juga walaupun pahit. Sebab kita nakkan apa? Kesihatan. Bahkan bukan sekadar telan, kadang-kadang nak sihat kena lapar perut dia, kena belah, operate. Penyakit dalam kena operate, buang sana, kena bius macam-macam, berjahit perut intan. Begitulah maknanya. Kalau kita nak membersihkan dalaman kita tadi, ada kena begitu tuan. Kena buat kerja berat, ya. Sebab dalam hadis pun Nabi kata apa? Khuffatil jannah bil makarih. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan segala kesusahan. Yang nafsu tak seronok. Wa khuffatil nar bil syahwah. Dan lingkung jalan ke neraka tu dengan kendak syahwat seronok. Tinggal melanggau aja semua. Habis cepat dia terjun ke neraka wal ayazabillah. Ya, tu. Oleh itu segeralah engkau bertaubat, jangan biarkan engkau dikalahkan oleh kemanisan maksiat. Ya, sebab orang yang tak mau bertaubat, maknanya dia dah mula rasa maksiat tu sedap.
Sebab tu dia malah nak buang sayang. Tapi kalau dia betul-betul jalan ke Tuhan, dia takut pada maksiat, dia cepat pantas bertobat. Dia tak mau maksiat tu kena sehingga terkesan dalam hati dia kesedapan ni. Mula-mula benci maksiat, tapi bila dia buat lama-lama dia slow, dah bertukar pula, seronok pula. Tak ada bala paling besar bila maksiat tu sudah dirasakan kesedapan. Bahkan maksiat tu racun, ya. Apabila engkau melihat nafsumu berkeinginan kepada perkara syahwat, ya, kendak-kendak yang dilarang, maka segeralah engkau lari kepada Allah SWT. Balik-balik kepada Tuhan, mengadu menangis. Ya Allah, mana aku dah jauh daripada-Mu, dekatkanlah. Ya, pandangan hatimu dah gelap, ya Allah terangkanlah. Minta, ya. Dan mintalah bantuan dengannya, ini dengan Allah Ta'ala, pasti dia melepaskan daripadanya, ya. Minta, ud'uni astajib lakum. Tapi cari cara dia lah. Suasana malam kita lebih kita tumpukan, ya. Sebab di antara perkara-perkara yang menyempurnakan lagi munajah kita Allah Ta'ala, segi suasana, bi'ah, keadaan, ya. Itu bila kita jaga tu, insya-Allah dia akan dapat futuhat pembukaan daripada dia. Kemudian badala ma taqulu aina ashabul khatwah ila akhir wa ma'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ala Allahumma ghafirna ya Allah fa inna khairal anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah.